Okey, kita sambung kembali dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kadar ataupun pertumbuhan mikroorganisma. Jadi tadi kita dah lihat 3 faktor. Faktor kelembapan, faktor cahaya dan juga faktor kehadiran nutrien. So ada lagi 2 kita tak tengok, iaitu yang pertama, yang keempat lah. Yang keempat iaitu suhu dan juga pH. Jadi untuk video kali ini kita nak lihat faktor pH dan juga faktor suhu. Macam mana eksperimen ini dijalankan? Most food need. Okey, jadi kita lihat kat sini makanan. Okey, kebanyakan makanan kita memang perlu masak. Dan ada setengah makanan itu, oh sedap ini ni, jeruk, pickles Kita ini kita jerukkan dia, tak masak macam buah-buahan ni. Kita tak masak, kita letakkan dalam satu cecair. Apakah cecair tersebut? Kita namakan dia jeruk. Okay, kita namakan dia jeruk. Jadi ini adalah jeruk. Jeruk membuatkan makanan akan lebih tahan lama. Jadi ini adalah keadaan di mana melibatkan suhu dan juga pH lah. Jeruk itu melibatkan pH. Kita akan tengok lebih lanjut nanti ya. Kenapa makanan perlu dimasak dalam suhu yang tinggi? Dan kenapa cuka ditambah untuk mengelakkan makanan rosak dengan cepat? Jadi itu persoalannya dalam 2 faktor yang terakhir ini, faktor suhu dan juga faktor pH. Ini dia bihun goreng. Okey, kita masak dalam keadaan yang panas lah kan, api yang kuat. Okey, dan juga yang kedua, mikroorganisma dalam cuka tadi kan, jeruk tadi kita lihat apa beza dalam cuka dan juga dalam air yang biasa. Okey, nampak kat situ. Nampak kat situ dalam air ni dia membiak dengan cepat, membiak dengan banyak dengan masa yang singkat. Tapi dalam cuka dia agak sukar untuk membiak. Kenapa? Kerana pH berasid, sangat berasid. So dalam keadaan dalam air neutral, mikroorganisma boleh membiak dengan baik. Jadi cuka tadi, iaitu pH yang tinggi tadi, menghalang pertumbuhan bakteria. Tapi makanan tadi, sekejap ya. Tak apalah, makanan awak faham lah kan. Dalam keadaan suhu yang tinggi, bakteria tidak boleh membiak. Ada setengah tu dia akan mati dalam suhu yang tinggi, tapi tak semua. Jadi dalam lesson ini, dalam pelajaran ini, kita akan melihat lagi 2 faktor dan juga kita tengok eksperimen yang melibatkan bagaimana suhu dan juga pH mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma, dan kita nak menjelaskan bagaimana kedua-duanya mempengaruhi pertumbuhan bakteria tersebut, pertumbuhan mikroorganisma tersebut. Okey, jadi sebagai revision, kita dah tengok 3 faktor sebelum ini, 3 faktor, iaitu kelembapan, kehadiran cahaya dan juga kehadiran nutrien. Alright, so kita dah lihat eksperimen sebelum ini. Kita nak lihat lagi 2. Apakah lagi 2 tadi? Jadi kita dah jumpa awal-awal tadi faktor suhu dan juga faktor pH. Okay, suhu dan juga pH. So semua dah biasa dengan makanan pH kan, ada asid, ada alkali. Okay, kita lihat dulu faktor suhu. Jadi suhu yang tinggi menghalang pertumbuhan bakteria ataupun mikroorganisma dan juga membunuh sebahagian, kebanyakan mikroorganisma terbunuh dalam suhu yang tinggi. Sebab tu kita perlu masak. Kan, masakan biasa kita masak lama. Kalau kita tengok masing-masing masak kat dapur tu, nak masak benda berkuah, dia akan masak dengan lama. Okay. Dan juga pada suhu yang tinggi, tak boleh lah api suam-suam nak masak, tak boleh kan. Okay. Jadi makanan perlu dimasak dalam suhu yang tinggi
aplikasi dalam kehidupan seharian. Dan juga pH. Ini kita tengok skala pH neutral. Neutral 7 macam air masak. Lepas tu kalau berasid macam cuka tadi, berasid, alkali macam sabun, ubat gigi alkali. Sama ada keadaan berasid, sangat berasid atau sangat beralkali, dia menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Ini cuka tadi, cuka berasid. Digunakan untuk menjeruk ataupun mengawet makanan. Jom kita lihat faktor-faktor tersebut. Suhu, julat suhu yang berbeza mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma yang berbeza. Kita ada 5 kelas kat sini. Alright, apakah dia ini? Mikroorganisma. Kalau tengok di suhu yang tinggi, semakin tinggi kan, pada suhu 30 orang nampak dia membahagi. Pada suhu yang rendah tadi dia tak membahagi lagi. So 30 ini, kita lihat graf ini suhu, ini pertumbuhan 4CY, pertumbuhan bergerak balas. Kita tengok suhu. Suhu semakin tinggi. Akhirnya pada 40 ni, lebih kurang, bukan 40, 38 kot. Tak susah nak baca daripada sini. Ini adalah suhu yang optimum. Maksudnya pertumbuhan bakteria paling pesat berlaku kat sini. Ini adalah E. coli. Kesan suhu terhadap pertumbuhan E. coli, bakteria E. coli. Jadi kita lihat kat sini, correct temperature on the graph. Alright. Susah sikit nak baca daripada sini. Optimum. Alright. So itu adalah suhu yang optimum. Suhu yang terbaik 37 darjah Celsius untuk pertumbuhan bakteria E. coli yang menyebabkan kita sakit perut. Jadi pada suhu ini, suhu optimum ini, pertumbuhan berlaku dengan pesat. Dia mula membiak pada suhu 10 darjah Celsius, semakin banyak sampailah pada suhu optimum 37 tadi. Tetapi pada suhu 50 dia berhenti membiak kerana suhu terlalu tinggi. Jadi kebanyakan mikroorganisma membiak dengan baik dalam suhu 27 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius. Apa terjadi sekiranya suhu drop lebih rendah daripada 10 darjah Celsius? Macam dalam peti ais. Kenapa makanan kita simpan dalam peti ais lebih tahan lama berbanding kita biar kat luar? Jadi itu adalah faktor suhu. Suhu yang rendah juga merencatkan pertumbuhan bakteria. Ini yang berlaku pada suhu 10 darjah Celsius. Dia tak mati, tetapi pada suhu rendah 10 darjah Celsius ke bawah, mikroorganisma tadi dia berhenti membiak. Dia dipanggil inaktif, tidak aktif. Dia duduk, dia diam kat situ, tapi dia ada. Ini contoh mikroorganisma. Kita ada virus, kita ada bakteria, kita ada protozoa tadi. Dan fakta ini mungkin mengejutkan kita. Sesetengah mikroorganisma hanya boleh terbunuh pada suhu di atas 120 darjah Celsius. Air masak air mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Tapi ada mikroorganisma hanya terbunuh pada suhu 120 darjah Celsius, lebih tinggi daripada suhu air. So ini contohnya. Thermophilic bacteria ini adalah bakteria yang hidup dan tumbuh dengan baik dalam keadaan cuaca yang keadaan temperature yang tinggi, dalam suhu yang tinggi. Contoh dalam tempat glasier, awal-awal dulu kita dah cerita glasier dan juga hot spring.
Ini adalah spor. Spor itu adalah spora bakteria tadi hanya boleh terbunuh ataupun musnah apabila suhu mencapai 120 darjah Celsius. Termo maksudnya suhu.